Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin membentangkan tugasan kumpulan kami untuk modul GMGA 3073, Pengurusan Awam Strategik. Dan ahli kumpulan terdiri daripada saya, Muhammad Firdaus bin Kamal, nombor matrik 277186, Muhammad Helmi bin Mustafa 275098, Sazwani binti Rosdi 267416. Dan tajuk yang kami pilih adalah Pengurusan Awam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau yang dikenali sebagai DBKL adalah kerajaan tempatan di Persekutuan Kuala Lumpur. Adalah satu daripada beberapa kerajaan tempatan di Malaysia yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan mengendalikan aspek-aspek penting yang dalam pentadbiran Bandaraya Kuala Lumpur. Dan pada tahun 1997, selepas kemerdekaan, Malaysia terus berkembang dengan menjadi pusat keuangan dan pentadbiran negara yang maju. Dan DBKL memainkan peranan penting dalam merancang dan membangunkan bandar serta termasuk pembinaan infrastruktur dan kemudahan awam yang moden di Kuala Lumpur. DBKL juga bertanggungjawab untuk membangunkan sistem pengangkutan awam yang lebih baik di Kuala Lumpur, taman awam, kemudahan tempat rekreasi dan juga tempat-tempat peranginan yang berada di Kuala Lumpur untuk seluruh warga kota Kuala Lumpur menikmati keistimewaan sebagai ibu kota Malaysia. Dan DBKL memang peranan penting dalam menjaga dan membangunkan bandar Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran dan ekonomi negara. Seiring dengan perkembangan semasa, DBKL terus berperanan menguruskan dan memodenkan Kuala Lumpur, memastikan bandar Kuala Lumpur menjadi tempat yang berkembang dan berdaya maju untuk penduduk di sekitar Kuala Lumpur. DBKL diketuai oleh seorang Datuk Bandar Kuala Lumpur yang merupakan ketua eksekutif kerajaan tempatan. Terdapat majlis mesyuarat DBKL yang terdiri daripada ahli-ahli majlis perbandaran Kuala Lumpur dan penasihat yang berperanan dalam membuat keputusan penting mengenai pentadbiran bandaraya. Dan terdapat beberapa fungsi utama di BKL yang merangkumi pengurusan, perancangan bandar dan pembangunan bandar di Kuala Lumpur. Dan ia juga turut membuat perkhidmatan awam seperti sistem pengangkutan awam, pengurusan sampah dan penjagaan kawasan hijau di bandaraya, dan memberi pelesenan perniagaan dan pematuhan undang-undang tempatan, serta menjaga infrastruktur awam seperti jalan raya, taman awam dan perkhidmatan air. Untuk visi dan misi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk merencana pelan jangka masa panjang, dan visi dan misi DBKL adalah seperti yang akan diutarakan ini, iaitu visi bandaraya sejarah untuk semua menjelang tahun 2023 dan misi DBKL untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan ibu kota Kuala Lumpur menerusi program pembangunan fizikal, sosioekonomi, kawalan perancangan dan perkhidmatan perbandaran secara terancang dan selaras berteraskan tadbir urus yang cemerlang. Oleh itu, DBKL memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan mengendalikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya yang berfungsi dengan cemerlang. Dan DBKL juga serta warga kerja bekerja untuk memastikan bandaraya Kuala Lumpur mempunyai infrastruktur yang baik, perkhidmatan awam yang berkualiti dan kualiti hidup yang baik untuk penduduknya. Sehubungan itu, dalam usaha Kuala Lumpur menempa namanya untuk dijulang sebagai sebuah bandaraya berkelas dunia. Visi dan misi DBKL yang telah ditetapkan oleh pihak DBKL untuk bagi memastikan untuk mencapai kesejahteraan bandaraya Kuala Lumpur, kebersihan serta kemakmuran semua penduduk Kuala Lumpur agar menjadi sebuah ibu kota yang termasyur serta menjadi pandu arah kepada
negara-negara lain sebagai ibu kota Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syazwani binti Rosdi, nombor matrik 267416. Di sini saya menerangkan isu strategik penjualan tanpa lesen, di mana mereka dengan mudah mereka yang tidak berwajib ni mudah membuka meja dan memacak payu di tepi jalan yang mempunyai aliran trafik yang sibuk. Situasi ini secara tidak langsung mengganggu pembangunan yang telah dirancang oleh pihak DBKL, sekaligus mengundang bahaya kepada pengguna, iaitu pembeli ataupun pada pihak penjual. Selain itu, penjual tanpa lesen ini juga tidak membayar cukai perniagaan atau royalti kepada pihak berkuasa tempatan seperti DBKL. Ini boleh mempengaruhi sumber keuangan untuk menyediakan perkhidmatan awam dan projek pembangunan. Selain itu, aktiviti yang tidak terkawal seperti penjualan tanpa lesen ini dapat dilihat mampu mempengaruhi dan merosakkan perancangan di sesuatu bandar, terutamanya Kuala Lumpur, dan pembangunan ini akan menjadi tidak seimbang. Penjualan tanpa lesen ini juga boleh mengakibatkan pelaksanaan persaingan dalam perniagaan, di mana penjual tanpa lesen mungkin dapat menjual barangan atau perkhidmatan dengan harga yang lebih murah, lebih rendah, tidak perlu membayar royalti atau cukai perniagaan. Ini boleh mencetuskan persaingan yang tidak sama terhadap perniagaan yang sah yang membayar cukai royalti. Okey, selain itu juga di sini saya terangkan juga analisis persekitaran, di mana analisis persekitaran terbahagi kepada dua, iaitu analisis persekitaran secara luaran dan analisis persekitaran secara dalaman. Analisis persekitaran luaran di mana perubahan kerajaan telah mewujudkan beberapa dasar atau polisi baru kerajaan dan perubahan politik yang boleh mempengaruhi peruntukan dana dan kuasa di BKL itu sendiri. Isu-isu dalam sekitar seperti perlindungan alam sekitar, pengurusan sisa dan air, perubahan iklim turut mempengaruhi persekitaran luaran di BKL. Selain itu, analisis persekitaran luaran boleh wujudkan penduduk setempat turut mendesak, menyebabkan penduduk setempat mendesak DBKL untuk memenuhi keperluan sosial masyarakat, demografi, penduduk dan keperluan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesihatan dan perumahan. Manakala analisis persekitaran dalaman pula, sistem pengurusan dalaman di BKL itu sendiri merancang untuk melaksanakan dan mengawasi operasi serta perkhidmatan yang mereka sediakan. Selain daripada itu, faktor keuangan adalah elemen terpenting terhadap persekitaran dalaman di BKL. Punca pendapatan utama di BKL adalah hasil kutipan cukai daripada royalti, bayaran, perkhidmatan dan sebagainya. Selain daripada itu, analisis persekitaran dalaman merangkumi pengurusan sumber perlu diambil kira dalam pengurusi persekitaran dalam organisasi di BKL itu sendiri. Pengurusan tenaga kerja dalam sistem pengurusan di BKL merangkumi latihan dan pembangunan pekerja, program, kualiti dan kepuasan pekerja. Pembentukan strategi iaitu analisis SWOT, di mana S ialah strength, di mana DBKL telah ditubuhkan sejak sekian lama pengalaman dan pengetahuan dalam segala hal ehwal dan urusan tadbir tidak dinafikan kehebatannya. Manakala W mewakili weakness, iaitu ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan-kawasan dalam Kuala Lumpur, adalah isu yang perlu diberi perhatian serius oleh pihak DBKL. O merupakan opportunities, di mana kerjasama dengan pelaburan swasta
merupakan pendekatan yang memberi peluang besar untuk pembangunan sebuah kawasan, terutamanya di Kuala Lumpur yang mengalami ketidakseimbangan pembangunan. Manakala T melibatkan threats iaitu krisis ekonomi dan kestabilan ekonomi global merupakan ancaman yang boleh memberi impak besar kepada sumber keuangan di BKL dan pelaksanaan projek pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Helmi bin Mustafa, nombor matrik 275098. Cadangan saya ialah di PKL perlu meningkatkan penguatkuasa undang-undang berkaitan penjualan tanpa lesen. Ini termasuk meningkatkan rondaan penguatkuasa, menegakkan undang-undang dengan lebih tegas dan mengenakan denda atau tindakan undang-undang kepada kesalahan yang dilakukan oleh peniaga. Yang kedua, menyediakan kawasan kelas atau tapak jualan yang disediakan oleh penjual yang berlesen. Ini akan beri peluang kepada penjual untuk menjalankan perniagaan secara sah. Yang ketiga, di BKL mempertimbangkan menyusun semula proses permohonan lesen perniagaan, termasuklah mengurangkan yuran. Permohonan secara online boleh dilakukan secara online dan mempercepatkan kelulusan. Kesimpulan yang saya buat ialah DPKL adalah badan kerajaan tempatan yang bertanggungjawab untuk pengurusan dan pembangunan untuk Bandar Kuala Lumpur. DPKL memainkan peranan penting dalam perniagaan infrastruktur bandar, menyediakan perkhidmatan awam dan mengatur pembangunan bandar. Usaha DPKL ke arah pembangunan yang mampat memerlukan sokongan semua pihak untuk bersama-sama untuk memajukan Kuala Lumpur di mata dunia. Justru itu, perancangan strategi yang telah dirangka oleh DPKL diharapkan dapat membawa bandaraya ini ke arah negeri maju dalam jangka masa yang panjang. Sekian, terima kasih.